Apa khabar semua? Dalam video ni saya akan berikan kepada anda 5 tips yang saya gunakan untuk anda mudah ingat apa sahaja yang anda baca. Sebenarnya otak kita ni kan, dia kalau kita bandingkan dengan komputer, otak kita ni ibarat CPU lah. Dia ada RAM sikit. Maknanya otak kita ni lebih kita gunakan untuk proses information berbanding untuk kita storekan information. Jadi otak kita ni bagus untuk proses tapi tidaklah berapa efisien untuk mengingat banyak benda. Tapi ada dalam keadaan tertentu, contohnya masa dekat-dekat nak exam ke ataupun waktu yang lebih kritikal. Contohnya masa saya dulu masa nak viva PhD. Lagilah banyak benda yang kita perlu ingat untuk melepasi peperiksaan tersebut. Ada juga orang yang mempunyai ingatan yang sangat kuat. Contohnya orang yang menghafal Al-Quran. Itu memang different level lah dia punya memori. Tapi tips yang saya nak berikan ni adalah kepada orang-orang biasa macam kita ni untuk mengingat apa yang kita baca supaya mudahlah kita nak gunakan apa yang kita baca tu dan tak adalah sia-sia kalau kita membaca something lepas tu terlupa. Okey, jom kita tengok tips yang pertama. Baik, tips pertama untuk mudah ingat apa yang kita baca adalah dipanggil sebagai active reading. Active reading ni maknanya kalau kita membaca novel ke ataupun apa-apa non-fiction, kita baca sambil kita highlightkan atau kita tulis isi-isi penting yang kita belajar daripada apa yang kita baca tu. Jadi tak kisahlah novel fiction ke, non-fiction ke atau even textbook pun, kalau kita nak mudah mengingat apa yang kita baca tu, kita tulis sikit nota-nota kecil dekat tepi tu, kita ambil highlighter, kita highlightkan poin-poin penting ataupun kita tulis isi-isi tu dalam buku lain. Ini membolehkan otak kita tu slow down sikit semasa membaca tu dan membolehkan otak kita proses sikit apa yang kita baca tu. Kalau kita bagi cukup masa kepada otak kita proses benda tu, kita akan lebih mudah mengingat. Ada dua school of thought lah benda ni. Dulu cikgu saya cukup marah kalau saya tambah nota tu dekat dalam buku teks. Dia suruh keluarkan nota daripada buku teks tu, letak dalam buku lain. Tapi ada cikgu lain pula kata baik kita highlight dan tambahkan apa yang kita nak tambah di dalam buku teks tu. So bila kita baca buku teks tu next time, kita hanya baca benda yang kita dah highlight dan nota yang kita dah tambah-tambah dalam buku tu. Jadi sebenarnya tak kisah anda buat macam mana pun, yang penting ini dipanggil sebagai active reading. Maksudnya kita baca tu bukan setakat membaca lah. Kita membaca dengan teliti dan kita keluarkan output-output yang penting daripada buku tersebut, kita highlight ataupun kita tulis semula. Baik, itu tips yang pertama. Jom kita tengok tips nombor 2 pula. Baik, tips kedua untuk mudah ingat apa yang kita baca adalah kita ajarkan benda yang kita baca tu kepada orang lain. Tak kiralah kita nak ajar kawan-kawan kita ke ataupun kalau kita ada followers dekat online, kita nak ajarkan kepada follower-follower kita ke. Benda ini memaksa kita untuk faham lebih banyak tentang benda yang kita baca tu sebab kita nak ajarkan kepada orang kan. Kalau kita ajar benda yang tak betul, nanti malulah kita. Jadi kita pun dipaksa belajar dengan lebih detail lagi benda yang kita baca tu. Dan ini membolehkan kita lebih ingatlah apa yang kita baca tu. Lagi satu, bila kita mengajar kepada orang ni, kita kena bercakap tau. Kita bukan setakat membaca benda dalam buku tu, tapi kita kena ulang balik apa yang kita baca tu dalam bentuk percakapan. Jadi bila kita dah tengok menggunakan mata dan kita dah cakap menggunakan mulut kita, dapat pula kita punya audience tu bertanya pula soalan, kita pun kena explain balik konsep tu contohnya, maka benda ni menjadikan kita lebih mudah ingat apa yang kita baca tu. Sebab tu kalau anda tengok pensyarah-pensyarah dekat universiti yang dah mengajar subjek yang sama selama 20 tahun contohnya, tahun ke-20 tu dia dah boleh ajar tanpa tengok apa-apa nota pun. Pergi kelas bawa marker je sebatang. Benda ni adalah disebabkan dia sentiasa mengajar benda yang dia baca. Dulu masa tahun pertama dia ajar subjek tu, dia pun tak berapa faham sangat, dia pun tak berapa ingat sangat apa yang dia nak ajar tu. Tapi bila dah lama-lama dia buat, dia mengajar orang lain, maka mudah dia nak mengingat benda tersebut. Kadang-kadang kita malu kan, nanti kawan-kawan ingat kita ni berlagak pandai sangat. Tak ada masalah, kita pergi cakap dengan mak kita. Kita ajar mak kita tu apa yang kita belajar tu. Mak-mak ni biasanya dia layan saja. Kalau tak pun cakap dengan adik-adik kita. Adik-adik tu pun blur je. Tapi at least kita cuba mengajar kepada orang lain dan itu membolehkan kita mengingat dengan lebih baik apa yang kita baca
baca tu. Korang rasa make sense tak tips yang kedua ni? Okey, jom kita tengok tips yang ketiga pula. Baik, benda ketiga yang anda boleh buat untuk memudahkan anda ingat apa yang anda baca tu, of course adalah dengan cara mengulang-ulang baca. Benda ni kadang-kadang tak ada pilihan lah. Kita kena ulang-ulang banyak kali, dan bila kita dah ulang benda tu cukup banyak, maka dia akan melekatlah dalam kepala kita. Benda ni sama jugalah macam pelajar-pelajar tahfiz tu, satu muka surat tu diulang-ulang berpuluh-puluh kali sampailah dia ingat. Jadi konsep membaca berulang-ulang ni bukanlah satu konsep yang baru. Cuma dia bergantung kepada benda apa yang anda cuba ingat tu. Katakanlah anda nak menghadapi peperiksaan yang besar. Maka untuk membolehkan anda mengulang-ulang baca ni, maknanya anda kena ulang kaji tu dari awal lagi. Dulu semasa saya buat PhD, roommate saya tu kadang-kadang dia ada exam lah. Ini adalah medical exam, dia ambil dentistry macam tu. 6 bulan sebelum exam tu dia dah study dah. Saya biasanya study kalau sebulan awal tu dah cukup hebat lah tu. Cukup awal lah kan. Ada orang besok nak periksa, hari ni baru study. And then saya tanyalah kenapa dia belajar terlalu awal, kan ada 6 bulan lagi sebelum periksa. And then dia bagi tahu saya, sebenarnya belajar awal ni adalah untuk membolehkan dia mengulang-ulang baca. Jadi kalau setiap bulan dia ulang sekali benda yang dia nak exam tu, by the time bulan ke-6 tu dia dah ulang 6 kali. Memang waktu exam tu semua benda pun dia dah hafal. Jadi repetition ni memang satu benda yang powerful, terutama kalau anda kena ingat benda tu untuk peperiksaan contohnya. Kalau benda-benda yang lebih simple, contohnya macam productivity tips ke ataupun tips-tips untuk buat bisnes ke, maka anda tak perlulah mengulang contohnya sebulan sekali. Mungkin ada buku-buku bisnes yang anda nak faham balik dan nak ingat balik konsep-konsep dia tu, anda ulang baca setahun sekali, ataupun anda boleh ulang baca 2 tahun sekali. Jadi tak ada masalah. Sebab tu saya cakap dia bergantung kepada benda apa yang kita cuba ingat tu. Baik, jadi tips yang ketiga adalah mengulang baca. Baik, jadi kalau kita recap balik, tips yang pertama tadi adalah active reading. Tip kedua, kita ajar apa yang kita baca tu kepada orang lain. Dan tips yang ketiga adalah mengulang baca. Setakat ni korang bersetuju tak dengan 3 tips ni? Cuba komen dekat bawah. Okey, jom kita tengok tips keempat pula. Baik, tips yang keempat pula untuk mudah ingat apa yang anda baca, dan ini lebih kepada tips untuk pelajar-pelajar, iaitu anda buatlah mind mapping untuk subjek anda tersebut. Kadang-kadang yang menjadikan suatu subjek tu sangat susahlah kita nak hafal atau sangat susah kita nak ingat adalah disebabkan kita tak nampak perkaitan antara different chapter di dalam subjek tersebut. Memang betul dekat kelas kita akan diajar chapter 1 dulu, chapter 2 dulu, chapter 3 dulu. Tapi selepas 5 chapter contohnya, ada subjek yang kalau kita tak nampak perkaitan antara chapter 1 dengan chapter 5 tu, kita susah nak hafal, kita susah nak ingat, kita susah nak faham topik tu. Jadi kalau anda buat mind map, ini akan membantu anda untuk relate lah point-point antara different chapter tersebut. Semasa saya belajar di MRSM dulu, memang pelajar-pelajar ni seolah-olah dipaksa lah untuk buat mind map. Bukanlah nak kata paksaan, benda ni untuk membantu juga kita ingat sesuatu topik tu. Lagi-lagi topik macam sejarah, topik macam geografi. Kalau topik macam sejarah tu memanglah sangat membantu. Masa dulu kita siap dibahagikan lagi tugasan-tugasan. Contohnya homeroom A ni buat mind map bab pertama. Homeroom B ni buat mind map bab yang kedua. And then bila dah cukup semua mind map tu, kita photostate dan kita tukar-tukar. Jadi satu kelas akan ada mind map untuk kesemua chapter dalam subjek tersebut. Dan benda ni memang sangat membantulah. Bila nak periksa SPM tu, tak buka buku teks pun. Tengok mind map yang dibuat oleh kita dan kawan-kawan kita sahaja. Jadi strategi mind map ni memang sangat berkesan, especially untuk pelajar-pelajar dan juga especially untuk topik yang perlukan kita banyak mengingat. Kalau topik macam matematik tu dia kurang berguna sikit lah teknik mind map ni. Tapi kalau topik macam sejarah, kemahiran hidup, pendidikan Islam, memang sangat berguna lah kaedah mind map ni. Kalau anda dekat universiti pun ada subjek macam TITAS, kemudian ada materials engineering, benda-benda yang banyak nak kena hafal ni, memang sangat bergunalah teknik mind map. Okey, jom kita tengok tips satu lagi, iaitu tips nombor
ke-5. Baik, tips ke-5 macam mana nak mudah mengingat apa yang anda baca adalah anda amalkan apa yang anda baca tersebut. Channel ni bukanlah channel kuliah guys, tapi sebenarnya kalau kita amalkan apa yang kita baca tu, memang kita lebih mudah mengingat. Contohnya dalam subjek geografi, anda membaca tentang Gua Tempurung. Okey, Gua Tempurung kan ada di Perak. Apa kata next time cuti sekolah, anda ajak parents anda tu pergi ke Gua Tempurung untuk tengok sendiri Gua Tempurung tu rupa dia macam mana. Saya garantilah lepas tu anda mesti ingat sampai bila-bila Gua Tempurung tu apa, dekat mana, apa ada dalam tu, semua anda akan ingat. Maksudnya beramal tu adalah kita relatekanlah apa yang kita baca tu dengan dunia sebenar. Contoh kalau anda study engineering kemudian belajar pasal aerodynamics. Aerodynamics kan ada coefficient of drag dan sebagainya. Apa kata anda cadangkan kepada pensyarah anda, ajak satu kelas pergi tengok wind tunnel. Wind tunnel ni adalah 2-3 dekat Malaysia, salah satunya ada dekat Universiti Teknologi Malaysia dekat Skudai. Kalau anda dah tengok wind tunnel tu, anda dah tengok macam mana dia orang cari coefficient of drag, macam mana dia orang test aerodynamics punya komponen, pastinya topik ni akan melekatlah dekat dalam kepala anda dan mudahlah lepas tu anda nak faham apa yang anda baca dan paling penting senang nak ingat apa benda yang relate dengan wind tunnel ni. Maknanya bila kita baca dekat dalam buku tu and then kita boleh tengok macam mana konsep dalam buku tu di-apply ke dalam kehidupan sebenar, maka mudah kita faham dan mudah juga kita nak ingat. Dan pengalaman-pengalaman yang powerful ni sebenarnya dia akan pergi beyond the subject tu sendiri. Benda contohnya anda pergi melawat Gua Tempurung, pergi melawat wind tunnel. Benda ni kita akan ingat mungkin sampai kita tua pun nanti. Jadi kaedah amalkan apa yang anda baca tu sebenarnya memang sangat powerful lah. Of course lah, kita tak boleh buat benda ni untuk semua benda. Tapi untuk benda yang kita boleh buat, kita cuba buat. Nanti kita akan mudahlah ingat benda tersebut. Dia seolah-olah anda membaca sebuah buku tentang kereta. Dalam buku tu ada explain pasal tayar kereta, pasal body kereta, pasal tingkap kereta. Tapi bayangkan anda tak pernah tengok kereta sebiji. Maka susah kan nak faham buku tu. Bila anda dah baca dalam buku tu, kemudian anda ditunjukkan dengan sebuah kereta yang sebenar. Anda boleh pegang tayar dia, boleh buka pintu dia. Maka immediately benda yang anda baca tu akan klik dalam kepala anda dan anda akan ingatlah apa yang anda baca tu. Itu contoh mudah lah yang saya boleh beri. Jadi kalau kita boleh recap balik, tips-tips untuk anda mudah ingat apa yang anda baca ni, yang pertama tadi dipanggil sebagai active reading, ambil nota. Yang kedua, kita ajarkan apa yang kita baca tu kepada orang lain. Yang ketiga, kita ulang balik apa yang kita baca tu. Yang keempat, kita buat mind mapping. Dan yang kelima, kita amalkan apa yang kita baca. Kalau anda minat tentang benda-benda produktiviti macam ni, saya jemput anda subscribe kepada channel ni dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.